Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak murid ustazah sekalian? Diharapkan semuanya masih bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita pada petang ini, iaitu bagi mata pelajaran sirah, pelajaran yang pertama. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan kisah Nabi Nuh AS dan juga Nabi Hud AS. Untuk pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari berkaitan dengan kisah Nabi Adam AS dan juga Nabi Idris AS. Yang mana Nabi Adam ini merupakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah SWT daripada segenggam tanah yang diambil daripada seluruh bumi. Jadi sebab itulah warna kulit anak-anak cucu Nabi Adam ni ada yang putih, merah, hitam dan sebagainya. Setelah itu Allah telah menciptakan Hawa alaihissalam daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebagai pasangan hidup Nabi Adam alaihissalam. Untuk Nabi Idris pula, Nabi Idris ini merupakan manusia yang pertama sekali yang pandai menulis dengan menggunakan pena, serta manusia yang pertama sekali yang memakai baju yang berjahit. Baiklah, insya-Allah kita akan teruskan kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam pembina bahtera. Nabi Nuh alaihi salam pembina bahtera. Nama sebenar Nabi Nuh ialah Nuh bin Lamik bin Manusyakh bin Khanuh, iaitu Nabi Idris alaihi salam. Siapa Khanuh ni? Khanuh ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Sekali lagi, nama sebenar Nabi Nuh ialah Nuh bin Lamik bin Manusyakh bin Khanuh, iaitu Nabi Idris alaihi salam. Apa hubungan Nabi Idris dengan Nabi Nuh? Okey, betul. Nabi Idris merupakan moyang kepada Nabi Nuh. Lamik ini adalah bapa Nabi Nuh. Manusyakh adalah datuk kepada Nabi Nuh, manakala Khanuh merupakan moyang kepada Nabi Nuh. Siapa Khanuh? Khanuh ialah Nabi Idris alaihi salam. Okey, baginda lahir pada 126 tahun selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam. 126 tahun selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam. Bukan Nabi Idris ya, tapi Nabi Adam alaihi salam. Allah SWT mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang menyembah berhala. Okey, siapa kaumnya ini? Kaumnya ini adalah penduduk negeri Armenia. Okey, jadi Allah telah mengutuskan Nabi Nuh ini kepada penduduk di negeri Armenia, yang mana kaumnya itu adalah kaum yang menyembah berhala. Jadi Nabi Nuh AS ini menjalankan usaha dakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. 950 tahun. Satu tempoh masa yang sangat lama, yang sangat panjang, namun hanya segelintir saja yang beriman kepadanya. Dalam tempoh 950 tahun itu, hanya sedikit saja yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Ada riwayat mengatakan hanya seramai 83 orang sahaja yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Tak sampai pun 100 orang. Jadi jumlahnya hanyalah sedikit sahaja. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membina sebuah bahtera. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat 14 hingga 15. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan zalim, iaitu dengan kufur derhaka.
Mereka dengan sebab itu kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang turut serta dalam bahtera. Dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengetahuan insaf kepada sekalian makhluk. Okey. Jadi berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membina bahtera. Okey. Jadi, cara-cara membina bahtera tersebut Allah telah memberitahu kepada Nabi Nuh sehinggalah proses pembinaan bahtera itu selesai. Dalam tempoh masa Nabi Nuh AS membina bahtera tersebut, jadi orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Nuh ini, kaumnya yang tak beriman kepada Nabi Nuh ini, mereka ini sentiasa mengejek, menghina Nabi Nuh AS, mengatakan Nabi Nuh ini adalah orang yang tidak betul kerana membina bahtera di tengah-tengah daratan dan sebagainya. Namun, hinaan dan ejekan tersebut Nabi Nuh menerimanya dengan tenang dan juga sabar. Okey, sehinggalah proses pembinaan itu selesai, maka Nabi Nuh berserta dengan pengikut-pengikutnya naik ke atas bahtera tersebut. Begitu juga dengan haiwan-haiwan secara berpasang-pasangan. Ada yang jantan dan juga yang betina. Okey. Setelah mereka semua naik di atas bahtera tersebut, maka berlakulah banjir yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang menyebabkan ia menenggelamkan kawasan daratan ketika itu. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Nuh, yang tidak mengikut Nabi Nuh yang bersama-sama di atas bahtera tersebut, mereka semua ini tenggelam dalam banjir besar tersebut. Mereka cuba menyelamatkan diri, pergi ke gunung-gunung yang tinggi, namun mereka tetap tenggelam di dalam banjir tersebut. Baiklah, orang yang beriman terselamat daripada banjir besar. Kerana apa? Mereka semua berada di atas bahtera bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Orang yang kufur kepada Allah tenggelam, termasuklah isteri baginda Nabi Nuh sendiri yang bernama Walihah ataupun Walirah. Mereka yang kufur dan juga tak beriman dengan Nabi Nuh ini, mereka semua tenggelam dalam banjir besar tersebut. Termasuklah isteri Nabi Nuh sendiri, iaitu yang namanya Walihah ataupun Walirah, dan juga anaknya yang bernama Yam ataupun Kanaan. Okey, isteri dan juga anaknya Nabi Nuh AS pun tidak mahu mengikut ajaran dakwah Nabi Nuh AS. Okey, seorang saja anaknya yang tidak mahu mengikut ajaran Nabi Nuh AS. Jadi mereka ini semua tenggelam dalam banjir besar tersebut. Setelah itu, akhirnya bahtera Nabi Nuh AS telah mendarat di Bukit Judi. Apa nama tempat mendaratnya bahtera tu? Namanya adalah Bukit Judi. Jadi pengikut-pengikut Nabi Nuh ini dan juga Nabi Nuh ini memulakan kehidupan mereka di Bukit Judi ini setelah mereka mendarat di tempat tersebut. Okey, seterusnya berakhirlah kisah berkenaan dengan Nabi Nuh AS. Kita teruskan kepada Nabi Hud AS. Nabi Hud AS diutuskan kepada kaum Aid. Apa nama kaum untuk Nabi Hud ini? Namanya adalah kaum Aid. Okey. Alif. Nama sebenar Nabi Hud ialah Hud bin Shalih bin Arfakhshaz bin Sam bin Nuh AS. Okey, sekali lagi. Nama sebenar Nabi Hud adalah Hud bin Shalih bin Arfakhshaz bin Sam bin Nuh AS. Okey, ada nama Sam bin Nuh kat sini. Sam bin Nuh ini merupakan salah seorang daripada anak Nabi Nuh yang bersama dengan Nabi Nuh di atas bahtera tersebut. Kiranya Sam bin Nuh ini, ia adalah anak Nabi Nuh yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Jadi seterusnya, baginda diutus kepada kaum Aid yang tinggal di Bukit Pasir. Di mana tempat tinggal kaum Aid? Kaum Aid ini tinggal di Bukit Pasir. Okey, seterusnya Bukit Pasir ni terletak kat mana? Antara Aman dan juga Hadran Maut. Jadi di tengah-tengah itu adalah Bukit Pasir namanya. Kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala selepas banjir besar di zaman Nabi Nuh AS.
Jadi kaum Ad ini merupakan kaum yang pertama sekali yang menyembah berhala selepas banjir besar di zaman Nabi Nuh AS. Kan tadi Ustazah dah ceritakan, masa berlakunya banjir besar, yang tenggelam tu adalah semua sekali kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Jadi kaumnya yang beriman ini semua berada di atas bahtera dan mereka memulakan kehidupan baru mereka di Bukit Judi. Okey, jadi semuanya beriman dengan Nabi Nuh AS. Sehinggalah datang selepasnya itu satu kaum yang bernama kaum Ad. Mereka inilah kaum pertama sekali yang menyembah berhala selepas berlakunya banjir besar tersebut. Okey, seperti mana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Surah Hud ayat 50. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang yang mengadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid sekalian, kaum Ad ini merupakan satu kaum yang memiliki kelebihan yang tidak sama dengan kaum lain. Kaum Ad ini mereka adalah satu kaum yang menguasai seni bina yang mengagumkan. Mereka mampu membina rumah-rumah seperti istana dan juga bangunan-bangunan yang mengagumkan. Kaum Ad ini juga mereka ni hidup dalam keadaan yang mewah. Jadi sehinggakan mereka ini tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka dan mereka terus menerus dengan menyembah berhala. Akhirnya disebabkan perbuatan mereka ini, kaum Ad telah dibinasakan oleh Allah SWT dengan didatangkan angin yang kuat. Bukan saja angin itu kuat, bahkan sangat sejuk. Sangat sejuk, kuat dan sangat sejuk selama 8 hari 7 malam. Jadi mereka ni didatangkan angin yang sangat kuat dan juga sangat dingin dalam tempoh masa 8 hari 7 malam. Jadi mereka binasalah dalam angin yang kuat dan dingin tersebut. Namun bagi orang-orang yang beriman ataupun kaum Nabi Hud yang beriman ini, mereka ini terselamat daripada angin kuat dan juga dingin tersebut. Jadi Nabi Hud AS membawa kaumnya yang beriman tersebut berhijrah ke Hadral Maut. Jadi Nabi Hud AS wafat dan dimakamkan di situ. Di situ ni di mana? Di Hadral Maut. Baiklah murid-murid sekalian, sampai sini sajalah berkenaan dengan pelajaran kita untuk hari ini. Diharapkan murid-murid semua dapat memahami pelajaran yang Ustazah sampaikan serta mengambil iktibar terhadap kisah-kisah yang telah Ustazah ceritakan. Semoga kita bertemu lagi untuk sesi pelajaran yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.